Apa itu syahadat? Syahadat bersaksi. Bersaksi. Bersyahadat itu bersaksi. Menyebut syahadat, menyebutkan bersaksi. Sebutan syahadat menyebutkan bersaksi. Yang kita tahu syahadat ini macam mana? Macam mana yang kita tahu syahadat? Cuma kita lafazkan ya. Ada lafaz syahadat. Lafaz syahadat. Bunyi syahadat. Bunyi bersyahadat. Lafaz syahadat. Kalimah syahadat. Kalimah syahadat. Kalimah itu apa itu? Tulis bersyahadat. Tulisan bersyahadat. Bunyi syahadat. Yang selama ini kita tahu syahadat itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat tauhid. Syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu kan? Makna yang kita sebut tadi itu, makna yang kita baca tadi itu, apa? Biasanya yang mula lapaskan kalau dalam bahasa Melayu dia dikatakan tiada Tuhan yang kusembah ini. Melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dalam asyhadu alla ilaha illallah itu tak ada kata budu. Sembah itu di situ bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan macam-macam orang memaknakan. Di kalangan syariat, dalam kajian syariat, aku naik saksi, kan? Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Di bab syariat, tiada Tuhan melainkan Allah. Ini bab syariat. Aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. La, tiada. Ilaha. Apa makna ilaha? Tuhan. La, tiada. Illa. Ilah. Apa maknanya? Tadi kan tiada Tuhan selain Allah. Sekarang kita buka makna daripada yang kita baca. La ilaha illa Allah.
Kalau tadi kita katakan tiada Tuhan, la Tiada. ilaha, maknanya Tuhan kan? Tadi kan tiada Tuhan selain Allah. La tiada, ilaha, Tiada Tuhan. ha? Tuhan juga tiada Tuhan. Tuhan Jadi ke yang- makna jadi yang ilaha? ada. Makna ilaha ni Tuhan ke? Tengok. La ilaha illa Allah. La tiada, ilaha Tuhan, illa kecuali Allah. Allah macam tu kan? Macam itu kan? Biasaannya lah. Tiada illah, tiada illah, illah, tiada illah, la ilaha illa Allah. Kalau di bab syariat, aku naik saksi. La itu maknanya aku naik saksi kan? La maknanya aku naik saksi. Atau ashadu. Ashadu itu maknanya aku. Ashadu. Aku itu anak. Kalau kita makna, kalau kita jatuhkan maknanya ashadu itu aku, tak payah pakai ashadu lah, ana hadu. Kalau makna jatuh maknanya aku naik saksi. Aku naik saksi ini maksudnya aku bersaksi. Aku naik saksi ini maksudnya aku bersaksi ke? Kenapa pakai naik? Bahasa naik ni macam mana ni? Boleh tak kita letakkan pada kalimah syahadat? Ashadu an la ilaha illallah. Maknanya aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu kan? Itu kan maknanya. Apa makna hakiki daripada syahadat tauhid? Kalimat tauhid ini makna hakikinya di mana? Kalau kita sebut, kalau kita bunyikan, kalau kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini Tuhan dengan Allah ni apa bezanya? Tiada Tuhan, maknanya tak ada Tuhan. Tiada Tuhan itu maksudnya Tuhan tiada kan? Makna tiada Tuhan ni, makna dia tiada Tuhan. Tiada Tuhan ni Tuhan tak ada kan? Cuba kita kaji. Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tak ada Tuhan selain Allah. Ini macam mana ni? Tuhan tak ada, yang ada Allah. Itu. Pahaman kita bukan gitu. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan, yang ada Allah. Macam tu. Tuhan bukan Allah. Kan tak ada Tuhan. Tuhan ini bukan Allah kak. Allah bukan Tuhan kak.
Macam mana? Tiada Tuhan kecuali Allah. Maksud tiada Tuhan ini, maksud yang kita ucapkan tiada Tuhan ini macam mana? Tuhan tu tak ada kan? Yang ada Allah, macam tu. Ya kan? Kan? Ya, biar. Ini kan tak habis. Banyak orang terkeliru, banyak orang tersalah faham, banyak faham yang salah. Habis, kalau Tuhan itu Allah, tiada Allah kecuali Allah. Allah bukan Tuhan kah? Atau Tuhan bukan Allah kah? Apa nama? Fikri. Fikri. Macam mana fikri? Supaya you faham. Islam kan? Cuba syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kamu. Apabila engkau nak masuk Islam, apabila engkau mengaku Islam, maka hendaklah engkau bersyahadat. Sesiapa yang mengaku dirinya Islam, dalam rukun Islam yang awal sekali mesti bersyahadat. Sudahkah kita bersyahadat? Kita diminta bersahadatkah, mengucap syahadatkah, membunyi syahadatkah, menyebutkan syahadatkah, atau diminta bersyahadat? Syarat Islam ni mesti bersahadat. Bersahadat ini membunyikan syahadat kah? Bersahadat ini membunyikan syahadat kah? Mengucapkan syahadat kah? Maknanya bersahadat itu maknanya mengucap syahadat kah? Membunyikan syahadat kah? Menyebutkan syahadat kah? Membaca syahadat kah maknanya? Apa makna syahadat? Saksi. Bersaksi. 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 Maknanya, makna bersaksi ini Itu melihat macam barang menyaksikan. menyaksikan. Okey. Bersyahadat itu maknanya bersaksi. Bersaksi itu maknanya menyaksikan. Menyaksikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan. Fikri. Bersaksi itu maknanya menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan tulisan syahadat, menyaksikan bunyi syahadat, menyaksikan kalimat syahadat. Itu maknanya. Bersyahadat itu maksudnya menyebutkan masa syahadat, menyebutkan bunyi syahadat kah? Membunyikan syahadat. Maksud bersyahadat itu. Yang dimaksud kita bersyahadat ini menyebutkan kalimat syahadat. Maksud kita bersyahadat ini membunyikan syahadat. Maksud kita bersyahadat ini melafazkan syahadat. Itu bersaksi. Apakah bersyahadat itu, apakah bersaksi itu
menyebutkan, membunyikan kalimah syahadat, membunyikan tulisan syahadat, mengucapkan syahadat, itu bersaksi. Tuhan bersaksikan saya, Fikri bersaksi saya, maknanya menyebutkan saya, mengucapkan nama saya, menyatakan saya ini ada ke tidak. Bersyahadat itu, bersaksi itu, Fikri bersaksikan saya, maknanya mengucapkan saya ini ada ke tak ada. Itu maknanya. Maksudnya begitu. Hah? Maksudnya begitu. Saya dah Islam sebab saya sudah membunyikan syahadat. Saya sudah Islam sebab saya sudah melafazkan bunyi syahadat. Saya sudah Islam sebab saya sudah mengucapkan kalimah syahadat Islam. Sedap ya, nyaman sangat ya, kan? Nyaman sangat. Dah Islam dah tu. Saya bersaksi dengan membunyikan, menyebutkan lafaz tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Islam. Ya. Begitu. Biasanya begitu. Biasanya lah. Itu syariatnya apa? Hah? Dalam syariatnya biasanya jangan begitu. Tapi dalam hakikatnya tu kita tak dapat yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita ni bersaksi, saya bersaksi, apa itu? Bersaksi ini maksudnya bagaimana? Kira macam abang mengaku lah. Mengaku. Kita mengaku bahwasanya tak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan tak ada. Yang ada Allah. Kita ni tak ada. Kita bersaksi tak ada Tuhan. Tuhan tak ada ke? Aku bersaksi tak ada Tuhan. Itu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya tiada Tuhan. Tiada ni kan tak ada. Tiada ni kan tak ada. Jadi Tuhan tu tak ada. Yang ada Allah. Allah bukan Tuhan. Tuhan bukan Allah. Ini macam mana? Tak habis ni. Yang mana Tuhan? Yang mana Allah? Sampai bila kita duduk di syariat ni? Tuhan menyaksikan saya. Tuhan bersaksi kepada saya. Maknanya Saling mengaku-mengaku. saksi menyaksi. Saksi menyaksi. Iya.
Saksi menyaksi ini berhadapan tak? Berhadapan. Satu menyaksikan, Satu bersaksi ya. satu menyaksikan yang satu. Itu maknanya bersaksi. Itu makna. Jadi makna bersaksi itu satu menyaksikan yang satu. Macam mana? Kita menyaksikan Tuhan tak ada. Ini kan boleh jelas nih. Senang yang belajar syahadat ni tak? Mudah kan? Mudah kan? Masa dekat sekolah dulu, masa kecil-kecil dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cikgu kata, dah Islam dah. Sah. Sah Islam kan? Kan? Kita dibagi tahu tak makna yang kita sebut tu? Tak pernah. Macam mana kita ni? Macam mana kita ni? Kata kita ni Islam. Yang kita sebut ni, yang kita baca ni, yang kita lafazkan ni, kita tak tahu. Yang kita cakap ni, yang kita bunyikan ni, yang kita lafazkan ni, kita tak tahu. Ini rukun Islam. Rukun Islam yang awal sekali, yang pertama sekali, mengucap. Oh, mengucap. Mengucapkan kalimat syahadat. Mengucap kalimat Syahadat. senang sangat Sesiapa saja mengucap kalimat syahadat Islam. Lepas tu solat. Macam itu lah. Tak payah jumpa guru lah. Dekat Google pun banyak, dekat internet. Sesiapa yang nak menjadi Islam, cukup dengan bunyikan, dengan mengucapkan kalimat syahadat. Macam mana bunyi kalimat tu? Macam mana huruf dia? Macam mana bunyinya? Macam mana tulisannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apanya yang kita saksikan itu Tuhan. Menyaksikan Tuhan ini maksudnya apa? Nampak Tuhan, tengok Tuhan. Menyaksikan Tuhan ni maknanya tengok orang. Ini kan yang kita tahu selama ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tak ada Tuhan kecuali Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Ini macam mana? Tak payah belajar lah. Tidak. Kita boleh. Allah itu, bunyi Allah itu, ya, bunyi Allah itu alif lam lam ha. Kalimah Allah itu alif lam lam ha, alif lam lam ha. Bunyi Allah, panggil Allah itu asma, itu nama, itu bunyi huruf. Nama Tuhan. Allah itu nama Tuhan.
Fikri itu nama kamu. Fikri, Fikri, F I K R I. Fikri itu nama kamu, bukan kamu itu sebutan kamu, itu pemanggil kamu, itu asma kamu. Yang kamu itu yang fikri itu nama. Tuhan apa nama? Rohani. 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 Rohani itu nama. Rohani itu sebutan. Rohani itu panggilan. Penama. Penama ini. Alif lam lam ha itu nama. Nama Tuhan. Naikkan sikit lagi. Naikkan sikit lagi. Naik lagi sikit. Tuhan itu nama. Tuhan. Tuhan. Orang putih kata God. Orang India kata apa? Orang Nasrani kata Allah, Yesus. Orang Hindu kata Sang Hyang Widi. Orang Buddhis kata Amitabha. Orang Islam kata Allah. Tuhan pun nama. Tuhan pun nama, sebutan juga itu. Panggilan juga. Bukan Tuhan. Saya nama Hadi. Saya nama Hadi. Hadi itu bukan saya. Hadi itu nama saya. Hadi itu sebutan saya. Hadi itu pemanggil saya. Bukan aku itu. Jadi yang Tuhan itu yang mana? Empunya asma itu, empunya nama, empunya sebutan alif lam lam ha itu mana? Fikri ini, Fikri tu. Allah mana? Mana? Tuhan mana? Sebelum syahadat, sebelum mengucapkan syahadat, sebelum bersaksi, mesti tauhid dulu kan? Mesti tauhid. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Nabi membuka, mengajarkan kita nak jadi Islam, nak memeluk Islam, nak menjadi Muslim, mesti tauhid dulu. Awal daripada Islam ni, belum ada Islam lagi, belum boleh disebut Islam lagi, belum boleh menyebut Islam lagi, belum masuk Islam lagi, belum pergi ke Islam lagi, belum menjadi Islam lagi. Sebelumnya mesti tauhid. Apa tu tauhid tu? Tauhid ni apa? Mengesahkan Allah Ta'ala.
mengesahkan Allah Ta'ala. Mengesahkan. Mengesahkan ini maksudnya Allah belum esa lah. Mengesahkan Allah kan? Allah belum esa kan? Allah belum esa. Allah sudah esa ke belum? Ha? Dah esa. Kalau Allah belum esa, marilah kita sama-sama esakan Allah. Nah, fikir. Allah sudah esa ke belum esa? Dah? Dah esa. Belum ada kita, Allah dah esa ke belum? Sebelum adanya kita, Allah sudah esa ke belum? Ha? Nak diesakan lagi? Tak perlu lah. Ha? Tak perlu ini je. Kalau Allah belum esa, kita esakan. Kalau Allah belum esa, marilah kita sama-sama esakan Allah. Itu. Ya. Tak ada. Tauhid. Tauhid ini satu, Allah itu ahad. Yakin Allah itu satu. Yakin Allah itu ahad. Paham Allah itu ahad, satu. Kuatkan, zazamkan pada diri kita bahwasanya Allah itu satu, tak berbilang. Mengenali Allah itu ahad. Jangan mensekutukan Allah. Ilmu mengetahui, mempelajari bahwasanya Allah itu ahad. Tauhid. Balik lagi kepada nama tadi. Allah nama daripada Tuhan. Allah itu nama, Tuhan juga nama. Abi yang Tuhan tu yang mana? Yang kita panggil-panggil Allah ni, yang kita panggil Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, ni kemana duduknya? Letaknya di mana? Jatuhnya ke mana? Nak ditujukan ke mana? Kita panggil mak kita, kita panggil ayah kita, nampak kan? Nampak kan? Nampak. Wujud kan? Mewujud kan? Kalau kita panggil Allah, kalau kita sebut Allah, kita bunyikan Allah, nampak Allah. Nampak Allah. Tak nampak. Sampai bila kita? Sampai bila kita sebut-sebut Allah, kita bunyi-bunyikan Allah, kita panggil-panggil Allah ni sampai bila? Nah, ilmu tauhid ini
boleh kita mengetahui di mana Allah, apa itu Allah, siapa itu Allah, mengenali Allah, faham akan Allah, sampai ke Allah, kembali ke Allah, daripada Allah kembali kepada Allah. Itulah tauhid. Tauhid ini makrifat, hakikat, tarekat, syariat, tasawuf, kalam, musyahadah, ghaib, fiqh, Nabi kita mengajarkan tauhid berapa tahun? Fikri 13. 13 tahun. Nabi kita mengajarkan tauhid sebelum duduk di Islam, sebelum menjadi Islam, selama 13 tahun. Nabi, ya, Nabi mengajarkan tauhid selama 13 tahun. Kita belajar tauhid, Fikri? Hah? Sebulan. Hah? Sebulan. Sebulan? You belajar tauhid sebulan? Tak belajar langsung. Ikut-ikut je. Kita belajar ni ikut Nabi ke tidak? Jadi ikut guru je. Ikut guru. Apa yang guru ajar tu kita ikut. Kita tak pernah. Gurunya belajar tauhid. Guru belajar tauhid berapa tahun? Kita tak tahu berapa tahun. Ha? Tak Suka-suka guru lah. Tidak? Suka-suka guru lah. tahu. Ajar kita gini lah, kita ikut. Dulu Nabi mengajarkan tauhid 13 Tahu. tahun. Lepas tu akidah 13 tahun. Kita belajar tauhid suka-suka kita. Kan? Kan? Betul. Guru belajar tauhid suka-suka guru. Tak pakai had ni. Ada yang sebulan dapat, ada yang 2 bulan dapat, ada yang 3 jam dapat, ada yang 1 jam dapat tauhid dah. Kan? Kalau kita tengok, kalau kita ingat masa Nabi mengajarkan tauhid 13 tahun, itu bermakna jauh, Jaga masa panjang. panjang, lama. Mudah ke tauhid tu? Kalau tengok 13 tahun tu, kalau tengok Nabi mengajarkan 13 tahun tu, mudah ke tauhid tu? Agak-agak tauhid ni mudah. Susah. Sama ke jangka yang panjang. Nakkan masa yang panjang, nakkan masa yang lama. Tu pasal 13 tahun. Itu saja. Tak pindah mana-mana, tak pergi ke mana-mana. Selama 13 tahun Nabi mengajarkan tauhid sahaja. Lepas 13 tahun beranjak pula pergi ke akidah. Itu pun 13 tahun. Sekarang ni belajar, kita ni belajar Suka hati ya. ha? Suka hati. Suka hati saya. No hal. Tak ikut Nabi. Tak payah ikut Nabi dah. 13 tahun bro. Nak tunggu macam mana? Kita usia dah berapa? 60 campur 13 tahun? 73.
Campur 13 tahun lagi akidah 100. Itulah muda kita mencari ilmu, tua kita berilmu, mati dalam ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kalau saya buka malam ni pasal syahadat ni, pasal tauhid ni 13 tahun, Tak habis nanti. ha? Tak habis semua Tak payah ikut Nabi lah Tak payah ikut Nabi. Tak payah ikut Tak Nabi. habis tu. Ikut siapa? Ikut suka hati je. Ikut suka hati, hantam sajalah. Yalah, Yalah, betul lah. hantam sajalah. Tapi mana boleh balik. Itu Mesti nak ikut Nabi je. baik, kita masuk balik. Masuk balik lah. Allah bukanlah Tuhan. Tuhan tidak berjirim, tidak berjisim. Allah, Tuhan bukan Makhluk. bukan makhluk. Allah bukan manusia. Allah bukan yang boleh dibayangkan. Allah bukan yang boleh dihayalkan. Tuhan itu tak boleh dihayalkan. Tuhan itu tak boleh dipikirkan. Allah tak boleh diingat-ingat. Sebab bukan Tuhan. bukan makhluk. Makhluk. Yang boleh diingat-ingat tu makhluk. Yang boleh diingat tu benda. Yang boleh diingat tu manusia. Ingat. Tuhan ingat saya. Fikri ingat saya. Itu boleh. Benda, makhluk. Tapi kalau kita berzikir pula jangan apa? Berzikir tu ingat. Tu. Berzikir, beringat. Zikir tu bunyi Arab, bahasa Arab. Bunyi kita ingat. Bahasa kita Melayu ingat. Tapi mana macam kita tak boleh sebut-sebut lah. Kalau ingat tu kita nak kena sebut. Orang ingat ni macam mana? Mengingat Allah. Macam mana mengingat Allah? Zikir Allah, ingat Allah. Ustaz, bunyi Arab. Bunyi kita cikgu. Bunyi Cina Shifu. Bunyi orang putih Boleh. ha? Teacher. Ini Singapura ni macam mana ni? Teacher. Teacher. Zikir bunyi Arab. Bunyi Melayu, Ingat. bunyi orang putih. Remember. Remember. Itu. Remember. Ingat. Orang putih. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ojo lali. Bahasa Jawa. Ojo lali. Ojo lali ya. Jangan lupa. Bahasa Cina, Orang mencari. orang mencai. Bahasa Cina, kongsi bacai. Apa ni? Bahasa Cina. Jadi kalau zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah, mengingat Allah. Orang mengingat ni macam mana? Sebut-sebut nama kah? Panggil-panggil nama kah? Ini panggil-panggil ke ingat?
Kita ingat isteri kita macam mana? Kita ingat mak kita macam mana? Kita panggil-panggil nama mak kita ke? Ha. Kita ingat anak kita, kita panggil-panggil nama anak kita ke? Cubalah. Sekarang tuan ada dekat Kuala Lumpur kan? Anak dekat Singapura. Dekat Singapura. Ha. Tuan ingat anak tuan dekat Singapura, tuan panggil-panggil anak kan? Mak dekat mana? Perak. Sekarang you dekat mana? Gombak. Gombak. Nak ingat mak, kalau you ingat mak you dekat Perak, you panggil nama dia kan? You panggil-panggil nama mak kan? Kenapa pula you ingat Allah, you panggil-panggil nama Allah? Mengapa kamu ingat Allah, kamu panggil nama dia? Ini kau ingat Allah ke? Tengok anak kita dekat Singapura, kita dekat Kuala Lumpur ni, bila kita ingat anak kita dekat Singapura, kita panggil nama anak kita ke? Mengapa kita ingat Allah? Mengapa kita zikrullah? Kita panggil nama Allah, kita sebut nama Allah, kita ucapkan nama Allah. Ini kita ingat nama ke? Ingat Allah. Ingat nama Allah ke? Ingat Allah. Mana yang kita ingat? Nak ingat Allah ke? Nak ingat empunya nama Allah itu? Ingat Allah. Kalau ingat Allah, Allah lah. Jangan panggil nama dia. Kalau kita nak mengingat Allah, jangan panggil nama dia. Panggil Allah ya lah. Yang nak diingat ni namanya ke? Yang kita nak ingat ni, yang kita nak ingat ni, ingat nama dia ke ingat Allah? Ingat Allah. Mengapa panggil nama dia? Macam-macam zikir kan? Zikir macam-macam kan? Ada zikir Lama. nafas kan? Ada zikir nafas kan? Zikir ni bunyi bunyi Arab. Bunyi kita Ingat. ingat. Zikir nafas, kalau Melayu panggil ingat Apa? nafas. Ingatlah nafas itu. Ada zikir jantung, ada zikir jasad, ada zikir ini, ada zikir itu kan? Ada tak zikir jantung? Zikir hati. Ada kan? Ada. Zikir hati. Zikir maknanya Ingat. zikir hati maknanya Ingat hati. hati nak diingat. Nak ingat nafas. Apa tu zikir nafas? Naik hu, turun Allah. Hu Allah. Nafas tu berbunyi tak? Nafas kita tu ada bunyinya tak? Ha? Tapi tadi zikir nafas. Tadi kan zikir nafas ni. Ya. Zikir hati, zikir jantung, zikir jasad. Ya? Jantung ada bunyi tak? Tak ada. Itu kau yang bunyikan. Nafas kau tu, kau yang bunyikan. Allah. Allah kan? Tak ada. Kalau kau tak bunyikan, tak berbunyi dah. Kan banyak orang yang zikir nafas kan? Zikir nafas, zikir hati, zikir jantung, zikir apa lagi tu? Macam-macam lah. Ini jangan keji orang ni, bukan keji orang ni. Salah ke tu? Tak salah. Dia ingat nafas dia. Zikir nafas tu maknanya mengingat nafas. Zikirullah mengingat Allah. Zikir nafas mengingat nafas. Zikir hati mengingat Hati.
Zikir Allah mengingat nama Allah. Zikir Allah mengingat nama yang dipanggil nama. Iya kan? Loh. Allah itu kan nama Tuhan. Allah itu kan nama Tuhan. Allah ini nama Tuhan ke bukan? Nama Ha? begitu. Jadi kalau zikir Allah, ingat nama Allah lah, bukan Allah yang kau ingat. Ya. Itu nama aku, kata Allah. Yang kau ingat itu nama aku, bukan aku, kata Allah. Aku suruh kau itu ingat aku, bukan ingat nama aku. Orang suruh ingat Allah, kau ingat nama Allah pula. Allah itu perintahkan kita sembah Allah, bukan sembah nama Allah, bukan sembah afal Allah, bukan sembah sifat Allah, bukan sembah zat Allah. Jangan kau sembah asmaku, kata Allah. Jangan kau sembah afalku, kata Allah. Jangan kau sembah sifatku, kata Allah. Jangan kau sembah zatku, kata Allah. Jangan kau ingat asmaku, jangan kau ingat afalku, jangan kau ingat sifatku, jangan kau ingat zatku. Itu bukan aku. Kan banyak sekarang guru nih, banyak kan? Guru makrifat, guru hakikat, guru tarekat, guru syariat, banyak kan? Banyak kan? Jadi nak mengingat Allah ini macam mana? Nak menyembah Allah ini macam mana? Allah itu nama, Allah itu asma, Allah itu sebutan, alif lam lam ha, dibaca Allah. Sekarang yang kita nak ingat nih, yang Allah suruh kita ingat Allah nih, yang Allah nak kita ingat nih, empunya nama Allah itu, bukan namanya, Allahnya. Kita nak ingat anak kita ingat nama dia kan, ingat anak kita? Kenapa panggil-panggil namanya? Panggil nama boleh jumpa ke? Panggil-panggil nama boleh jumpa ke? Sebut nama Lee Kuan Yew, boleh jumpa ke dengan Lee Kuan Yew nya? Sampai jatuh langit panggil nama pun tak jumpa dengan punya nama. Sampai jatuh langit, sebut nama, panggil nama, ingat nama, sembah nama, takkan kau jumpa punya nama itu. Takkan jumpa. Jangan lagi Tuhan. Cubalah bini kita ni, isteri kita, mak kita di Perak sana, di Johor ke dekat Singapura, panggillah mak kau tu kalau kau boleh jumpa. Pakai telefon pun tak jumpa juga. Jadi kalau orang yang hanya belajar di syariat, dia sampai syariat saja, yang dia tahu syariat saja, yang dia tahu tarekat saja, yang dia tahu hakikat saja, yang dia tahu makrifat saja, tak akan berjumpa kau dengan Tuhan kau. Kalau ada guru mengajarkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, nak berjumpa Tuhan, itu pembohong.
Syariat, yakin kepada Tuhan. Tarekat, berjalan menuju Tuhan. Hakikat, dia paham tujuan Tuhan. Makrifat, kenal Tuhan. Belum jumpa Tuhan, belum menyaksikan Tuhan. Mengapa pula kau guru makrifat kata dah jumpa Tuhan? Mengapa pula kau guru hakikat cakap dah menyaksikan Tuhan? Mengapa pula kau guru tarekat dah paham Tuhan? Mengapa pula kau guru syariat dah mengetahui Tuhan? Tak menipu, dusta. Selamanya kau tak akan pernah menyaksikan Tuhan. Selamanya kau tak akan berjumpa kepada Tuhan apabila kau masih duduk di makrifat. Sebab makrifat, kenal, mengenal, dikenal, dikenali, mengenali, tahap itu saja. Makrifat itu maknanya kenal. Makrifatullah, mengenali Allah. Kita mengenal sifat-sifatnya aja. Mengenal sifat Allah, tak jumpa Allah. Kenal sifat Allah. Sifat Allah sajalah yang kenal. Kenal afal Allah, kenal afalnya sajalah. Allahnya tak kenal. Kenal asma Allah, kenal asma Allah sajalah. Namanya sajalah yang kenal. Allahnya tak kenal. Empunya nama Allah tu tak kenal. Kenal zat Allah, empunya zat itu tak pernah kenal. Kenal sifatullah, empunya sifatullah itu, empunya sifat itu tak pernah kita kenal. Sampai bila? Tapi macam mana cara kita nak mengenal? Sampai macam mana kita boleh menyaksikan? Tentu ada babnya, tentu ada bagiannya, tentu ada levelnya. Tapi bukan bab, bukan level makrifat. Jadi bermakna kalau kita tak dapat menyaksikan, bermakna syahadat kita belum sempurna lagi. Sempurnanya solat, sempurnanya wudu, sempurnanya wudu, sempurnanya istinja, sempurnanya istinja, sempurnanya syahadat, sempurnanya syahadat, sempurnanya ihsan, sempurnanya ihsan, sempurnanya Islam, sempurnanya Islam, sempurnanya keyakinan, sempurnanya keyakinan, sempurnanya tauhid, sempurnanya tauhid, sempurna makrifat kita. Baru solat, baru puasa, zakat, haji. Tapi bila kita dah umur ni, macam mana kita nak ambil semua tu? Usia kita ni dah berapa? Kena shortcut lah, kena ambil jalan cepat lah. Takkan nak datang macam usia macam tuan ni, saya nak bawa daripada tepi lagi terus lagi, nak ambil bab ni, nak ambil bab ni. Tak habis lah. Senang-senang belajar, guru mati pula. Tak sampai 13 tahun. Ha? Tak sampai 13 tahun dalam kau. Yalah, betul lah. Takkanlah orang yang dah usia, takkanlah orang dah banyak usia dia, banyak umur dia, kita nak bawakan dengan usia yang muda. Tak sama. Kena bijaksana lah. Inilah guru yang faham. Ini yang usia macam ni, ini yang usia macam ni, kena bab ni. Ini yang usia macam ni, kena bab ni. Bersaksi itu mesti ada yang menyaksikan. Bersaksi itu mesti ada yang disaksikan. Saksi itu mesti ada yang disaksikan dia, barulah dia sebagai saksi. Saksi itu mesti ada yang menyaksikan dia bersaksi.
seorang saksi dikatakan dia itu sebagai saksi, mesti ada yang menyaksikan dia itu bersaksi. Seorang saksi boleh dikatakan saksi bila dia sudah disaksikan dia bersaksi, barulah sebagai saksi. Habis saksi itu bolehkah cakap aku ni dah bersaksi, aku ni dah bersaksi, aku dah bersaksi dah, aku dah bersahadat, boleh? Boleh? Tak boleh, sendiri mengaku. Ini pening dulu. Bolehkah seorang saksi dia mengatakan dia sudah bersaksi, tidak ada yang menyaksikan dia bersaksi? Boleh? Tak boleh lah. Yelah, ibarat kalau kita pergi ke court pun mesti bersaksi. Bolehkah seorang saksi dia kata dia sudah bersaksi, yang disaksikannya tak ada? Apa yang disaksikan? Pembohongan. Saksi Palsu. dekat court pun Masuk jail lah sendiri. saksi palsu. Saksi palsu. Kan ada guru yang cakap tu dia yang bersaksi, dia yang menyaksikan. Ha? Dialah yang bersaksi, dialah yang menyaksi, ada kan? Ada. Dia yang solat, dia yang disolatkan, apa? Dia yang menyembah, dia yang kena sembah, dia yang disembah, ada kan? Ada. Ada guru yang cakap macam tu. Dia yang menyembah, dia yang disembah, kata dia. Ha? Ada. Tuhan yang menyembah, Tuhan pula kena sembah. Ini maksud dia ni apa? Maksud daripada makna daripada dia ni apa ni? Tuhan. Tuhan bersaksi. Tuhan bersaksi. Tuhan bersaksi. Buat apa? Dah Tuhan dah. Kan ada guru macam cakap macam tu. Ada guru cakap macam tu kan? Fikri? Dia yang menyembah, dia yang kena Sembah. Yang menyembah juga yang disembah. mudah sangat Tuhan menyembahkah? Tuhan menyembahkah? Tuhan menyembah? Tuhan menyembahkah? Itu bukan Tuhan. Seorang yang mengaku saksi, seorang yang mengaku sudah pun bersaksi, mestilah ada yang menyaksikan dia bersaksi, barulah boleh dikatakan saksi. Tak akan pernah kau dikatakan seorang saksi yang sudah bersaksi bila tak ada yang menyaksikan kamu bersaksi. Ingat ni baik-baik. Ingat ni baik-baik. Inilah hakikat daripada syahadat. Inilah hakikat daripada Tuhan tidak akan pernah, Allah itu tak akan pernah mengakui persaksian kita. Allah tak akan pernah mengakui kita sebagai saksi bila Allah itu tak pernah menyaksikan kita ini bersaksi. Tak pernah Islam lah kita. Siapa yang Islamkan kita ni?
Yang Islamkan kita ni siapa? Fikri. Yang Islamkan kamu siapa? Kamu ni dah Islam belum? Kamu sudah Islam ke belum? Islam pada nama. Dah Islam? Islam pada nama aja. Islam pada nama? Ampun. Jadi kau ni tak Islam? Hah? Islam keturunan. Islam. Islam keturunan. Islam keturunan. Keturunan siapa? Islam keturunan siapa? Yang Islamkan kamu siapa? Hah? Islam keturunan. Keturunan siapa? Ayah. Yang Islamkan ayah engkau siapa? Yang Islamkan orang tua kamu siapa? Hah? Tak tahu. Macam mana? Kita Islamkan kita seorang aja lah. Islamkan diri sendiri aja. Nak? Hah? Nak ke? Kita Islamkan diri kita saja. Kita Islamkan sendiri aja, boleh tak? Kita boleh tak Islamkan diri kita ni? Kita ni boleh tak Islamkan diri kita? Itulah tadi. Sesiapa yang nak mengaku jadi saksi, sesiapa yang nak mengaku jadi Islam, tak ada yang mengakui dia Islam, tak ada yang menyaksikan dia Islam, mana boleh dia kata dia Islam? Itu tadi tu tak faham. Syahadat tadi, saksi tadi. Sesiapa yang mengaku dirinya Islam, dia mengata dirinya Islam, tak ada yang mengatakan dia Islam, tak ada yang mengakui bahawasanya dia itu Islam, boleh Islam ke dia? Boleh dia Islam ke? Tak boleh. Dia boleh ke Islamkan diri dia sendiri? Itu maksudnya. Dia bolehkah saksikan dirinya sendiri? Kita ni boleh tak saksikan diri kita sendiri? Boleh? Kita boleh jumpa diri kita sendiri tak? Tak boleh kalau tak. Kita boleh tengok diri kita sendiri tak? Boleh tak? Tak boleh kalau tak ada yang menyaksikan. Wujudnya diri kita ini ada yang mewujudkan diri kita. Saksinya diri kita ini ada yang menyaksikan diri kita. Wujudnya, nyatanya, adanya diri kita ini ada yang mewujudkannya. Adanya diri kita ini ada yang mengadakannya. Nyatanya diri kita ini ada yang menyatakannya. Kita boleh tak nyatakan diri kita sendiri? Mesti ada yang nak menyatakan. Kita boleh tak mewujudkan diri kita sendiri? Boleh? Tak boleh. Ini kena cari guru ni. Ini kena cari guru. Ya kan? Ya tak? Kena cari guru pula. Mana nak cari gurunya? Yang buka ni macam mana? Bahagia. Ha? Dengan bahagia. Saya belum guru lagi. Tak ada guru yang dapat dah. Ha? Tak boleh ada guru yang boleh dapat. Ini susah lah kalau tak jumpa guru ni. Mana nak cari? Nak cari dekat Google. Macam mana? Separuh jalan dia. Ha? Separuh-separuh ya. Tapi orang kan biasa kan cari dekat Google, dekat internet. Ya? Kat YouTube ada tak? Tak ada Nanti lah kita kalau balik carilah dekat YouTube ke dekat Google. Sekarang kan semua orang kan cari kat Google. Amerika dia bang. Ha? Semua Amerika dia. Semua cari kat Google ada ya. Macam mana? Apa nak tadi? Apa nak
ditanya kan? Pasal yang mana lagi? Nur Hidayah Muhammad. Macam mana? Apa yang you nak tanya? You sudah saksi kan? You sudah bersaksi kan? Fikri sudah bersyahadat kan? Kalau kamu bersyahadat, kalau kamu bersaksi, yang menyaksikan kamu bersyahadat itu siapa? Kalau kita sudah bersyahadat, yang menyaksikan kita bersyahadat ini siapa? Guru, orang tua kita, Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang menyaksikan. Kita bersaksi sendiri. Yang bersaksikan diri. Saksi itu kan diri kita. Macam mana pula diri kita menyaksikan? Buat apa bersaksikan diri? Diri sudah bersaksi. Saksi ini kan ikrar, sumpah, saksi. Apa makna saksi ini? Yang menyaksikan lah. Kalau dekat kot tu, kalau kita nak saya saksi, maknanya kan kita ni kan menyaksikan. Aku tengok ini, aku tahu ini, aku tahu itu saksi. Masa dekat mahkamah, you saksi ke? Ya. You tahu ke? You faham ke? You tengok ke? Baru boleh jadi saksi. Kan itu. Ya. Saksi kalau tak tengok macam mana? Boleh jadi saksi ke? Tak boleh. Saksi kalau tak menyaksikan, boleh jadi saksi? Tak boleh. Saksi kalau tak kenal, boleh jadi saksi? Tak boleh. Saksi kalau tak faham, tak tahu, boleh jadi saksi? Boleh? Ini saksi apa ni? Inilah konteksnya ihsan, Islam, syahadat, masuk ke tauhid, masuk ke makrifat. Itu saya cakap tadi, panjang ni, bab ini panjang ni. 3 tahun pun tak habis kalau nak dipanjangkan. Kalau nak dipendekkan, 3 jam putus. Kalau nak dipendekkan lah. Kalau saya nak buka lah. Tidak? Itulah perlunya murid dengan guru. Itulah perlunya ada ikrar, ada sumpah, ada baiat kepada guru. Macam mana guru nak buka kepada yang bukan murid? Macam mana nak dapat kepada yang bukan guru? Murid dengan guru ni mesti bersumpah, mesti berbaiat, mesti berikrar. Barulah guru nak buka. Ini kenal tidak, jumpa tidak. Guru, tolonglah tulis, type semua dekat WhatsApp ni. Macam mana aku nak type dekat WhatsApp ni? Macam mana aku nak tulis sepanjang ni? Kan banyak tu. Tolonglah buatkan video, tolonglah jelaskan saya. Nak jelaskan dekat WhatsApp. Berapa banyak tu? Saya nak jumpa dengan Bang Adi lah, saya nak belajar dekat Bang Adi lah, tapi tak nak jumpa saya. Macam mana kau nak dapat? Masa sekolah dulu macam mana? Pandai pula pergi sekolah. Telefon aja lah cikgu kau, mesej sajalah. Lagi dah jadi guru. SMS saja dengan guru boleh dapat baca saja buku guru tu, bawa balik aja kitab guru tu, boleh dapat kan? Tak boleh.
Nak pandai, nak faham, nak tahu tu jumpa guru. Yang namanya belajar tu jumpa guru, berguru. Tanya ini, tanya itu, buka kajian dekat WhatsApp. Macam mana aku nak time kajian sana macam ni keras tangan. Mudah sangat sekarang orang belajar Ambil ringkas lah. Ya. Tanya dekat WhatsApp saja boleh. Boleh hantar mesej. Apa lagi nak tanya? Ni jauh-jauh daripada Singapura ni. Rugi datang sini penat. Bab makan. Bab makan. Bab makan ni ada dalam surat Abasa, ada dalam surat Al-An'am, ada dalam surat Al-Ma'idah. Sebenarnya bab makan ya. Bab makan. Manusia sentiasa membawa akalnya, membuka akalnya, membuka pikirannya, membuka mindanya apabila dia nak makan. Manusia bila nak makan, dia buka minda, dia buka akal dia buka pikirannya apabila dia nak makan. Itu kalau manusia. Manusia ni ada 3 golongan. Ada golongan awam, ada manusia golongan awam, ada manusia golongan hawas, ada manusia golongan hawasul hawas. Kecilkan lagi, manusia awam, manusia hawas, manusia hawasul hawas. Ingat ini ingat ni, cara makannya pun manusia awam dengan manusia hawas dengan manusia hawasul hawas ini berbeza. Baik daripada segi pemakanan, baik segi cara makan, baik segi apa yang dimakan, ini berbeza. Yang dalam YouTube yang sudah dekat channel, apabila kamu nak mengetahui diri zahir, diri jasad yang nampak ni, mulalah dengan mengenali makanan. Bila kita nak tahu apa diri zahir kita ni, diri jasad kita yang nampak ni, mulalah dengan mengenali apa yang kita makan, apa yang kita nak makan, apa yang kita sudah makan. Ingatlah apa yang kita makan, ketahuilah apa yang kita makan, tengoklah apa yang kita makan, kawallah apa yang kita makan. Di situlah kita tahu siapa, apa diri kita ni, siapa jasad kita yang nampak ni. Apakah syaitan, apakah jin, apakah haiwan, apakah manusia. Daripada pemakanan saja boleh dikenali. Kalau syaitan tak makan makanan manusia, kalau jin tak makan makanan manusia, haiwan semua dimakan dia. Makanan dia pun dia makan, makanan manusia pun dia makan, manusia pun dia makan, sesama dia pun dia makan. Itu haiwan. Manusia pula, kalau manusia pula, dia tak makan makanan syaitan, dia tak makan makanan jin, dia tak makan makanan haiwan. Dia pandai memilih makanannya sesuai apa yang diajarkan di Islam, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, mengikut ilmu yang dia ketahui, yang dia pahami. Sebagaimana Al-Quran itu ada tafsir awam, ada tafsir hawas, ada tafsir hawasul hawas, ada tafsir syariat, ada tafsir hakikat, ada tafsir makrifat. Semua itu ada di Al-Quran. Cukup, lengkap. Al-Quran itu ada tafsirnya, tafsir syariat, ada tafsir hakikat, ada tafsir makrifat. Jadi tak gaduh sebenarnya.
Yang berilmu syariat, tafsirkan mengikut syariat. Yang berilmu hakikat, tafsir mengikut hakikat. Yang berilmu marifat, tafsir mengikut marifat. Berpulang kepada kepahaman, berpulang kepada ilmunya. Yang orang awam, dia tafsirkan mengikut awamnya. Yang orang hawas, dia tafsirkan ikut hawas. Yang orang hawasul hawas, dia ikut tafsir hawasul hawas. Al-Quran ini lengkap. Ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya, ada kalam, ada musyahadah, ada ghaib. Nafsu ini kan ada 7. Ada amarah, lawamah, malhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Surga kan ada 7. Neraka kan ada 7. Alam ini kan ada 7. Bumi ini kan ada 7. 7 hari juga kita diciptakan. 7 juga usia kita, umur kita. 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi kan ada tingkatannya. Begitu juga orang mengkaji Al-Quran ini mengikut 7 tingkatan. Ini tidak orang yang tingkatan awal, tingkatan 1, dia salahkan tingkatan 7. Orang yang mengaji sudah tingkatan 7, dia salahkan tingkatan 1. Ini apa? Itu orang tingkatan 1, macam itulah pemikiran dia, macam itulah kajian dia. Jangan disalahkan, jangan disesatkan, jangan dikeji. Kalau kau tengok orang tingkatan 1, kau tunjuk aja lah. Oh, ini tingkatan 1 nih, kau masuklah pergi tingkatan 2 macam ni, macam ni. Jangan disalah-salahkan, jangan dikeji, jangan difitnah. Yang tingkatan 1, tingkatan 2 tahu dirilah. Yang cakap ni dah tingkatan 7. Yang tingkatan 7 ni janganlah sombong. Yang bedah tahu, yang pandai, berbagilah kepada yang bodoh. Yang lebih ni berbagilah pada yang kurang. Yang kurang ni mintalah ditambah dengan yang lebih. Kan macam ini Islam. Berbaik-baiklah kita ni bersaudara. Bersatulah Islam ni. Ini gaduh tak habis-habis. Ustaz ini gaduh ustaz itu. Ustaz ini keji ustaz itu. Makrifat ini, tarekat ini, tak habis-habis mengkeji, tak habis-habis bergaduh. Salah menyalah, salah menyalah. Kalau kau pandai menyalahkan, kau tunjuklah mana yang betul. Ini yang betul pun kau salahkan, yang salah lagi kau salahkan lagi. Kau tak tunjuk aja yang baik. Ini kan yang terjadi. Sesat menyesatkan, sesat menyesatkan. Oh, kau ni salah, kau itu salah. Ini sekarang ni. Mau Satariyah kau, mau Muntazilah kah, mau apa itu Naksabandiyah kah, Qadiriyah kah, Satariyah kah, apa lagi? Samaniyah kah? Apa tarekat ni? Banyak kan? Jabariyah. Apa lagi tu? Seluruh tarekat ni betul. Ilmu PK betul. Jangan disalahkan orang yang belajar ilmu PK ni. Orang yang sudah belajar marifat mesti menyalahkan orang PK. Apalah orang PK ni tak betul lah sembahyang dia. Dia tak kenal Tuhan. Orang PK pula, orang marifat ni gila lah, sesat lah, dah kenal Tuhan, tak nak sembahyang. Ini kan yang terjadi. Kalau nak belajar kena bawa ayam hitam, bawa ayam putih, bawa kain putih. Ini nak pergi ke mana bawa-bawa kain putih, nak mampui kan? Apa kena mengenanya dengan ilmu Allah ni? Nabi kita tak pernah buat macam tu. Nabi kita tak pernah. Nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah tunjuk aja orang bawa ayam hitam, ayam putih, bawa kelapa, bawa telur ayam, bawa kambing.
bawa kain putih berkayu-kayu, nak digulung dia, nak dibungkus dia orang ni ke? Nak ambil keputusan. Ada pun guru suruh bawa semua tu, kita makan sama-sama. Untuk makan sama-sama bukan syarat, bukan dijadikan ritual, bukanlah satu syarat. Bang Adi, aku ada ayam ni 3 ekor, macam mana kita sembelih makan sama-sama? Boleh, bukan syarat. Tak boleh dijadikan syarat. Nabi kita tak bersyarat dah belajar ni. Nabi kita mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, tak bersyarat dah, tak pakai bayar. Mana ada. Ini semua kan hak Allah, ini kan semua amanah Allah, ini kan semua ilmu Allah. Ini kalau ada guru-guru ni tengok YouTube ni, jangan kau bagi-bagi pandai-pandai buat syarat ini syarat itu. Bawa bunga lah, mandi air bunga lah, mandi dekat sumur, dekat sungai lah. Mana ada Nabi nak mandikan orang dekat sungai, nak mandikan dengan bunga? Nabi tak pernah buat tu. Mana ada hadisnya mandi-mandi bunga? Mandi dekat perigi lah, mandi dekat sungai lah. Jadi kalau perempuan, kau nak mandikan juga? Murid ni kan ada lelaki, ada perempuan. Yang lelaki dimandikan gurunya, yang perempuan kau nak mandikan juga? Macam-macam sekarang ni. Sudahlah tu, bawa kemenyan lah, inilah, bawa dupa lah, setanggi lah, semua. Nak belajar masuk dalam bilik dah, dalam kelambu lah, semua tak boleh dengar. Kucing tak boleh dengar, nyamuk pun tak boleh dengar. Mana kau pergi? Allah dengar. Ada tu, nak ambil keputusan, ini mesti dalam kelambu ni, mesti berdua-dua. Kau nak buat apa dalam kelambu berdua-dua? Ilmu apa kau nak ambil? Orang dalam kelambu tu suami isteri lah. Mengaji apa dalam kelambu? Ini mesti masuk dalam kelambu ni. Ini tak boleh dengar orang, mesti bisik-bisik punya. Macam-macam sekarang. Kau nak belajar? Ya. Ada ayam tak? Ada. Berapa ekor? 2. Bawa 3. Lepas tu, bawa perencah dia sekali, bawa kelapa dia sekali. Ini macam mana? Kalaupun nak buat pemakanan, kalaupun nak bersedekah, bawa pemakanan, mari kita makan sama-sama, ya. Jangan dibuat syarat. Ini kau nak belajar, ini duit pengkeras dia. Kalau kau tak bagi pengkeras, tak keras ilmu ni, tak masuk ilmu dia. Adakah Nabi buat macam itu? Mana hadis? Mana ayatnya? Kenapa guru-guru sekarang pandai buat pengkeras-pengkeras ni? Pengkeras dari mana? Pembohong. Pengkeras kepala keras. Aku nak cakap kepala otak ni, nanti dia cakap kasar pula. Kepala otak kau tu yang keras. Alah, boleh kena tipu. Kena tipu, kena bodoh-bodoh, kena buat-buat. Belajar makrifat ni dengan guru yang sudah makrifat. Guru yang sudah makrifat baru boleh mengajarkan makrifat. Gurunya dululah makrifat. Sebab salah murid, salah guru. Sesat muridnya, sesat guru. Pesong muridnya, pesong gurunya. Neraka muridnya, neraka gurunya. Salah guru, murid tak salah. Guru gila, murid tak gila. Ke neraka guru, murid tak pergi ke neraka. Tapi kalau guru ke surga, murid ke surga.
Guru ke neraka, murid tak ikut dah. Macam mana susahnya jadi guru ni? Murid salah, guru salah. Murid sesat, guru sesat. Murid ke neraka, guru ikut sama. Bukan mudah nak jadi guru. Murid bertanggung jawab, guru bertanggung jawab kepada murid sampai mati, sampai akhirat, sampai di hadapan Allah. Guru bertanggung jawab penuh kepada murid. Apa yang dibuat murid, kemana murid kita, nak kemana murid kita, guru bertanggung jawab penuh di hadapan Allah. Susahnya murid ni, sesatnya murid ni, guru bertanggung jawab. Guru kena dakwah. Jawab guru. Ya. Guru, murid, guru tak boleh putus. Sebab sudah disatukan, sudah dipertemukan dengan kalimah Allah. Sudah bersyahadat. Sudah saksi menyaksi, sudah dibukakan, sudah diikat dengan syahadat, tak boleh putus. Bila guru pun dah tiada di alam fana ni, masih juga dibimbing oleh guru, murid tadi. Inilah guru yang mursyid, inilah guru yang sampai kepada Tuhan. Inilah guru yang faham akan Tuhannya, akan ilmunya. Inilah guru yang sampai makrifatnya. Inilah guru yang sudah makrifat. Sekarang ni banyak guru pembohongnya. Sebab dia tak tahu makrifat. Apa itu makrifat dia tak tahu. Apa itu bahasa makrifat dia tak faham. Sebut saja makrifat, yang dia sendiri tak faham itu makrifat. Mengaji makrifat jangan campur dengan syariat, jangan campur dengan tarikat, jangan campur dengan hakikat. Begitu juga kalau kita mengaji syariat, jangan masuk ke hakikat, jangan masuk ke makrifat. Budak sekolah darjah boleh masuk ke universiti ke? Kalau yang universiti punya, dia faham tu sekolah darjah, SPM apa semua tingkatan dia faham, college dia semua faham. Yang sekolah darjah ni, sekolah rendah ni, dibagi pelajaran universiti macam mana? Si guru ni tak faham. Yang budak sekolah darjah pun dihantam dia aja semua. Orang sekolah rendah dibagi dia pelajaran sekolah universiti punya. Macam mana jadinya tu? Dia tak tengok ini orang sekolah darjah ke, ini orang sekolah tingkatan ke, dibagi dia pelajaran universiti. Habis dah terpesong dah. Kalaupun orang sekolah darjah ni, dia minta pelajaran universiti, guru kena faham. Kau ini sekolah rendah. Bukan aku tak nak tunjuk ajar kau ni belum boleh. Si budak ni pula, adakah ilmu ni pilih-pilih orang? Adakah ilmu ni membatasi? Bukan ilmu membatasi. Bukan ilmu ni membatasi engkau. Umur engkau, usia engkau tu yang tak boleh masuk ke pelajaran ni. Usia engkau tu yang belum cukup syarat untuk masuk ke pelajaran ni. Inilah guru yang bijak. Ini tidak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya nak belajar jadi murid. Terus diterima jadi murid. Kena tahu dulu ini muridnya, ini murid mana, usia berapa, apa yang dia nak, apa yang dia harus nak faham. Dah pukul berapa ni? Ini kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.